Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa li ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal malaikati wal muqarrabin wa awliya salihin wa li ulama'il amilin ولمشايخنا ولوالدينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معه في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan perkenannya untuk atas perkenannya dapat lagi sama-sama kita bertemu di dalam majlis muzakarah pembacaan kitab Al-Azkar min Kalami Sayyidil Abrar al-musamma Hilyat al-Abrar wa Syi'ar al-Akhyar fi talkhis ad-da'awat wal azkar al-mustahabbah fil lail wan nahar, karangan dan susunan al-Imam al-Allamah al-Mujtahid Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulum masyayikhihi wa talamidatihi wa masyayikhina fid daraini amin. Hari ini kita pada majlis yang ke 124 dan kita masih lagi dalam kitab Azkaril Jihad berkenaan dengan zikir semasa berjihad, semasa berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita masih lagi di dalam bab yang kelima dalam kitab Azkarul Jihad ni, iaitu bab doa wa tadarru' wa takbir 'inda al-qital wa istinjazillah ta'ala ma wa'ada min nasril mu'minin. Berkenaan dengan doa untuk disunatkan ataupun digalakkan untuk banyakkan berdoa, wa tadarru' dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa takbir 'inda al-qital, iaitu bertakbir semasa berperang, wastinjazillah ta'ala ma wa'ada min nasril mu'minin, dan meminta mengharapkan pada Allah Ta'ala untuk menunaikan janjinya untuk membantu orang beriman. Kita telah baca sebahagian pada minggu lepas, pada Khamis yang lepas. Ini kita sambung pada hadis yang seterusnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, وروينا بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنتان لا تردان أو قلما تردان الدعاء
الدعاء عند النداء وعند البعث عند حين يلجم بعضهم بعضا. Riwayat dengan sanad-sanad yang sahih dalam Sunan Abi Dawud daripada Sayyidina Sahl bin Sa'd radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Sintan la turaddan." Yani dua keadaan yang mana tidak akan ditolak padanya doa, akan doa. Dua keadaan yang mana doa seseorang itu tidak akan ditolak, au qallama turaddan, ataupun au ni syak daripada perawi, ataupun jarang-jarang sekali doa tersebut ditolak. Jadi waktu yang sangat mustajab doa. Itu pada keadaan yang pertama, doa inda nida, doa ketika mana dilaungkan azan, diserukan azan. Wa inda al-ba's hina yuljimu ba'duhum ba'dha, yakni sewaktu ketika pertempuran, satu keadaan yang sangat huru-hara, keadaan yang berkecamukan, ketika dalam peperangan, hina yuljimu ba'duhum ba'dha, iaitu satu yakni dalam keadaan dua pihak yang saling bertempur satu sama lain. Ini dalam keadaan ini di antara kaum muslimin dan juga orang yang orang kafir. Pada waktu tersebut, dua keadaan tersebut, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tidak akan ditolak doa seseorang. Doa inda nida, doa semasa azan dilaungkan, dan juga semasa peperangan berlaku. Baik. Qultu fi ba'd an-nusakh al-mu'tamadah yulhimu bil ha' wa fi ba'dihha bil jim wa kilahuma zahir. Kata Imam Nawawi, dalam riwayat yang lain dengan lafaz wahid wa 'inda al-ba's hina yulhimu, bukan dengan yuljimu, ini yulhimu. Yuljim ataupun yulhim ni maksudnya satu peristiwa, satu keadaan yang peperangan yang dahsyat, peperangan yang dahsyat. Baik. Qala, hadis yang berikutnya, qala wa rawayna fi Sunan Abi Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza ghaza qala Allahumma anta 'adli wa nasiri bika ahul wa bika asul wa bika uqatil. Qala At-Tirmizi hadisun hasan. Imam Nawawi meriwayatkan daripada Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, daripada Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghaza, yakni apabila baginda sallallahu alaihi wasallam berada dalam satu peperangan, baginda akan berdoa, Allahumma anta 'adli wa nasiri, ya Allah, engkaulah 'adli. 'Adli ini kalau kita terjemah dalam literalnya adalah Adud. Adud ni adalah lengan, di antara bahu ni dengan sampai ke siku, ataupun ke satu ni lah, satu tangan ni dipanggil adud. Tapi para ulama mentakwilkan ianya sebagai quwwah, kekuatan, dan juga penolong ataupun pembantu. Itu takwil daripada, tafsir daripada para ulama. Tidak boleh diterjemahkan sebagai satu terjemahan yang harfi, satu terjemahan yang literal. Jadi Allahumma anta 'adli, kita terjemahkan Allah, ya Allah, engkaulah kekuatanku, pembantuku, wa mu'ini, pembantuku, wa nasiri. Dan kata para ulama, wa nasiri ni adalah ataf tafsiri, tafsir kepada adud tersebut. Nasiri ini adalah pembantuku, penolongku. Itu maksud seperti yang mana disebut oleh para ulama. Ya Allah, engkaulah penolongku, engkaulah kekuatanku, engkaulah pembantuku, penolongku. Bika ahul, iaitu denganmu daku menentang makar musuhmu. Iaitu denganmu, dengan bantuanmu aku menentang
makar. Makar ni adalah perancangan jahat para musuhmu. Wabika asul. Wabika asul maksudnya denganmu aku mengalahkan musuhmu. Asul ni daripada perkataan saulah. Saulah ni maksudnya kekuasaan ataupun kekuatan, samalah lebih kurang maksudnya. Wabika asul, denganmu lah, dengan kekuatanmu lah daku mengalahkan musuhmu. Wabika uqatil, denganmu jugalah daku berperang. Itu segalanya kita menyandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu qala Tirmizi hadisun hasan. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Itu di antara doa semasa dalam peperangan. Allahumma anta adli wa nasiri, bika ahul wa bika asul wa bika uqatil. Qultu ma'na adli auni. Kemudian Imam Nawawi menterjemahkan maksud adli ini daripada terjemahan yang literal, terjemahan yang harfi kepada terjemahan yang sebagai bentuk takwil. Auni maksud auni, yang ini pembantuku, penolongku. Baik. Hadis yang berikutnya qala wa rawayna bil isnad sahih fi sunan Abi Daud wan Nasa'i an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza khafa qauman qala Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Riwayat daripada Sunan Abi Daud dan juga Sunan An-Nasa'i dengan sanad-sanad yang sahih daripada Sayyidina Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza khafa qauman, apabila baginda idza khafa qauman, ini baginda bimbang akan sesuatu kaum. Saya tak pasti maksud khafa qauman ni apa, sebab dalam terjemahan ataupun dalam syarahan yang saya rujuk tak diterjemahkan, tak disyarahkan perkataan tersebut. Sebab baginda Nabi SAW ini adalah seorang yang sangat berani, paling berani. Dan seperti mana kita ketahui, kita sebutkan sebelum ni, baginda Nabi SAW adalah manusia yang paling berani. Tapi dalam hadis ni dengan lafaz idza khafa qauman, apabila baginda takut akan sesuatu ataupun baginda bimbang akan sesuatu kaum yang untuk menyerang kaum muslimin, baginda akan mendoakan Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Baginda akan mendoakan Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, sesungguhnya kami serahkan kepadamu, sesungguhnya kami serahkan mereka, yakni orang kafir, musuhmu, kepadamu untuk membinasakan mereka. Yani kita serahkan kepada Allah Ta'ala untuk membinasakan kaum kafir ataupun musuh agama kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk membinasakan mereka. Wa na'udzubika min syururihim, dan kami berlindung dengan Engkau ya Allah daripada kejahatan mereka. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Apabila kita takut, kita dengar satu berita, satu pihak untuk serang kita, maka sunatnya untuk kita membacakan doa ni. Baik. Qala wa rawayna fi kitab at-Tirmidzi an Umarah ibn Za'karah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul inna Allah ta'ala yaqul inna 'abdi kullu 'abdi alladhi yadhkuruni wa huwa mulaqin qirnahu, yani 'inda al-qital. Qala Tirmidzi laisa isnaduhu bil qawi. Riwayat Imam Nawawi meriwayatkan daripada kitab Sunan Tirmidzi daripada Sayyidina Umar bin Za'karah. Ini jarang kita pernah dengar, jarang kita dengar nama sahabat ni, iaitu Sayyidina Umar bin Za'karah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Inna Allah Ta'ala yaqul. Ini kita faham, ini adalah hadis qudsi. Ini Allah Ta'ala telah berfirman. Jadi dia bukan ayat Al-Quran, tapi dia adalah hadis. Ini hadis qudsi.
Inna Allah Ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, inna abdi kulla abdi, yakni bahawa hambaku yang sebenar-benarnya, sebenar-benar hamba, allazi yadhkuruni, iaitu yang sering mengingatiku, wa huwa mulaqin qinnahu, iaitu sedangkan dia dalam keadaan bertempur, berperang dengan musuh di medan perang. Itu dalam keadaan yang sangat genting di antara hidup dan mati, dia masih lagi mengingati Allah Ta'ala. Itu Allah Ta'ala memuji hamba tersebut. Allazi yadhkuruni wa huwa mulaqin qinnahu, iaitu dia mengingatiku, iaitu dia dalam keadaan bertempur dengan musuh di dalam peperangan, yakni indal qital. Itu terjemahan mulaqin qinnahu itu indal qital, iaitu di dalam peperangan. Qala Tirmizi laisa isnaduhu bil qawi, kata Imam Tirmizi, hadis ni sanad dia tak kuat, maksudnya hadis yang di antara hadis hasan ataupun hadis dhaif, lebih kurang lah maksud. Baik. Itu pentingnya dalam keadaan yang susah, keadaan yang sangat genting, kita masih, kalau kita diberi taufik untuk mengingati Allah Ta'ala, itu adalah hamba yang sebenarnya Allah Ta'ala puji kita. Qudu za'karah bi fathi zai wal kaf iskan al ain muhmalah, itu dibaca dengan za'karah. Baik, qala wa rawayna fi kitab Ibn Sunni an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yawma Hunain, la tamannu liqa' al-adu fa innakum la tadruna ma tubtalun, fa innakum la tadruna ma tubtaluna bihi minhum, fa idza laqitumuhum faqulu Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum wa qulubuna wa qulubuhum biyadik wa innama yaghlibuhum anta. Riwayat daripada kitab Ibn Sunni daripada Sayyidina Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam Yaum Hunain, dalam peperangan Hunain. Kata Imam As-Suyuti, yang sebetulnya bukanlah semasa dalam peperangan Hunain, tapi adalah pada peristiwa peperangan Khaybar. Itu mungkin ada salah cetakan ataupun salah perawi tersebut, yang meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam peperangan Hunain, tapi sebaliknya adalah dalam peperangan Khaybar. Itu Nabi kata apa? La tamannu liqa'il adu, janganlah kamu bercita-cita, itu janganlah kamu mengharapkan untuk bertemu dengan musuh kamu. Sebab apa? Fa innakum la tadruna ma tubtaluna bihi minhum, sesungguhnya kamu sehingga kamu tidak mengetahui, fa innakum la tadruna ma tubtalun, sehingga kamu tidak mengetahui apa yang bakal terbala ataupun apa yang bakal kamu ditimpa bihi minhum, oleh mereka. Fa idza laqitumuhum, apabila kamu ditakdirkan untuk bertemu dengan mereka, itu berperang dengan mereka, faqulu Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum, maka berdoalah, ya Allah, engkaulah Tuhan kami dan juga Tuhan mereka. Wa qulubuna wa quluhum biyadik, dan hati kami dan juga hati mereka di bawah kekuasaan Engkau. Wa innama yaghlibuhum anta, dan hanya yang dapat mengalahkan mereka adalah Engkau ya Allah. Maksudnya tidak akan dapat mengalahkan mereka sekalipun kekuatan mereka ataupun dengan jumlah mereka yang besar, itu hanya melainkan dengan Engkau sahaja ya Allah yang dapat mengalahkan mereka. Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum wa qulubuna wa qulubuhum biyadik wa innama yaghlibuhum anta. Dan dah berapa banyak contoh macam dalam peperangan Badar, jumlah umat Islam, para sahabat pada waktu tersebut hanyalah lebih kurang 313, manakala kaum kafir Quraisy
ataupun kafir Quraisy lah, kaum itu seramai lebih kurang 1,000 orang. Tapi dalam peperangan Badar tersebut Allah Ta'ala turunkan, iaitu Allah Ta'ala berikan bantuan dengan diturunkan para malaikat untuk sama-sama berperang dengan kaum muslimin yang dapat mengalahkan 1,000, lebih kurang 1,000 orang kafir Quraisy pada waktu tersebut. Dan kata para ulama, dalam dalam 2 ataupun 3 peperangan yang Allah Ta'ala turunkan para malaikat untuk membantu kaum muslimin, iaitu pada perang Badar, perang Hunain, dan juga perang Khaybar kalau tak salah saya. Baik. Hadis yang berikutnya, qala wa rawayna fil hadis alladhi qaddamnahu an kitab Ibn Sunni an Anas radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ghazwatin falaqiya al-adu fasami'tuhu yaqul ya malik yawmiddin iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in falaqad ra'aytu ar-rijal tusra' tadribuha al-malaikatu min bayni aydiha wa min khalfiha. Riwayat daripada kitab Ibn Sunni juga, daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin, kami pada satu hari kami berperang dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Tak disebutkan peperangan apa. Falaqiyal adu, dan kami bertemu dengan musuh. Fasami'tuhu yaqul, dan kami mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya malika yaumiddin, wahai Tuhan yang menguasai hari pembalasan, iyyaka a'bud, hanya kepada engkaulah aku menyembah, wa iyyaka asta'in, dan hanya kepada engkaulah saja aku meminta pertolongan. Falaqad ra'aitu rijal tusra', sebaik saja baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa tersebut, melafazkan doa tersebut, kata Sayyidina Anas, falaqad ra'aitu rijal tusra', aku melihat tentera musuh jatuh bergelimpangan, jatuh tersungkur. Tadribuhal malaikatu min baini aydiha wa min khalfiha, itu sebab apa? Sebab dipukul oleh malaikat Allah Ta'ala, min baini aydiha, di hadapannya dan juga di belakangnya. Itu dengan bantuan para malaikat, tentera musuh dijatuhkan ataupun dikalahkan. Kemungkinan dalam peperangan tersebut adalah peperangan di antara peperangan Badar ataupun Hunain. Sebab kata para ulama, 2 peperangan tersebut Allah Ta'ala turunkan malaikat untuk sama-sama dengan kaum muslimin berperang dengan musuh Allah Ta'ala. Adapun peperangan yang lain, Allah Ta'ala para malaikat hanya menyaksikan sahaja, hanya melihat sahaja tanpa turut serta dalam peperangan tersebut. Itu seperti mana disebutkan oleh para ulama dalam setiap syarahan. Kalau dalam peperangan Badar disebutkan dalam hadis, malaikat turun dengan berpakaian ataupun memakai serban berwarna kuning, disebutkan dalam hadis yang sahih. Iaitu zikir ataupun doa yang disebut dibacakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan, ya malika yaumiddin iyyaka a'bud wa iyyaka asta'in. Warwal Imam Asy-Syafi'i rahimahullah fil bi isnadin mursal 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala utlubu istijabat ad-du'a 'inda iltiqa'il juyush wa iqamatis salah wa nuzulil ghais. Riwayat Imam Nawawi meriwayatkan, menaklkannya dalam kitab beliau, kitab dengan sanad yang mursal, sanad yang dibuang perawi yang 2 atas, yang 2 ke atas. Rasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, utlubu istijabat ad-du'a inda iltiqa'il juyush, yani mintalah, carilah mustajabnya doa ni ketika mana inda iltiqa'il juyush, iaitu ketika mana bertempur di antara 2 tentera. Inda iltiqa'il juyush, iaitu di dalam peperangan.
yakni peperangan di antara kaum muslimin dan juga kaum kafir. Kalau peperangan tersebut berlaku sesama muslim, itu tak dikatakan peperangan, itu dikatakan pergaduhan. Makanya tidak doa tersebut tidak dimustajabkanlah, sebab doa yang mustajab ni adalah semasa dalam peperangan di antara kaum muslimin dan juga kaum kafir sahaja. Wa iqamatis solah, dan juga semasa dalam ketika mana nak mendirikan solat, banyakkan berdoa. Wa nuzulil ghais, begitu juga semasa turunnya hujan. Itu sebab waktu tersebut adalah waktu turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disunatkan, digalakkan untuk memperbanyakkan doa pada waktu tersebut. Qultu, kata Imam Nawawi, wa istahabbu istihbaban mutaakkidan an yaqra'a ma tayassara lahu min al-Quran. Kata Imam Nawawi, digalakkan, dianjurkan untuk istihbaban mutaakkidan, satu tuntutan yang kuat untuk membaca apa yang mudah. Itu semasa dalam peperangan tersebut, digalakkan untuk membaca beberapa ayat Al-Quran. Wa an yaqula du'a al-karbi alladhi qaddamna dhikrahu, dan juga membaca doa al-karb, doa melepaskan kesulitan, seperti mana kita telah sebutkan pada perbahasan yang dulu. Wa annahu fi sahihain, iaitu di dalam seperti mana disebutkan dalam sahihain, yakni Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, itu doa al-karb, doa minta Allah Ta'ala ataupun zikir minta Allah Ta'ala memudahkan, melepaskan segala kesulitan kita. Iaitu la ilaha illallahul azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Doa tersebut ataupun zikir tersebut digalakkan, sangat dituntut ketika mana kita berada dalam satu kesulitan, satu musibah. Baik, wa yaqul ma qaddamnahu hunaka fil hadis al-akhar. Begitu juga seperti mana dalam hadis yang lain, itu la ilaha illallahul halimul karim, subhanallah rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim, la ilaha illa ant azza jaruka wa jalla sanauka. Wa yaqul ma qaddamnahu fil hadis al-akhar hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitu juga kita disunatkan untuk membanyakkan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa yaqul la hawla wa la quwwata illa billahil azizil hakim, ma syaa Allah la quwwata illa billah, i'tasamna billah, ista'anna billah, tawakkalna 'ala Allah. Begitu juga dituntut untuk membaca la hawla wa la quwwata illa billahil aziz al-hakim, ma syaa Allah la quwwata illa billah, i'tasamna billah, yakni kami berlindung dengan Allah. Ista'anna billah, dan kami minta pertolongan dengan Allah. Tawakkalna 'ala Allah, dan kami menyerahkan diri, kami bertawakal kepada Allah Ta'ala. Wa yaqul haffantuna kullana ajma'in bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa dafa'tu 'anna as-su' bila hawla wa la quwwata illa billahil aziz wa dafa'tu 'anna as-su' bila hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu di antara zikir ataupun doa ketika mana dalam peperangan ataupun dalam sesuatu kesulitan. Haffantuna kullana ajma'in, maksudnya aku membentengi, yakni haffantu, aku membentengi, haffantuna, aku membentengi kita semua, kullana ajma'in bil hayyil qayyum, dengan Allah, dengan Tuhan yang maha hidup, al-qayyum, iaitu yang mentadbir dengan sendirinya, alladzi la yamutu abada, yang mana tidak akan mati buat selama-lamanya. Wa dafa'tu 'anna su', dan aku menolakkan dengan menolak segala musibah, segala kesulitan kepada kita semua. Bila haula wala quwwata illa billahil aziz, bila haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dengan
bila haula wala, dengan tiada daya upaya dan juga tiada wala quwwata, dengan tiada kekuatan, illa billah, melainkan dengan Allah al-aliyyil azim. Wa yaqul ya qadim al-ihsan, ya man ihsanuhu fawqa kulli ihsan, ya malik ad-dunya wal akhirah, ya hayy ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram, ya man la yu'jizuhu shay'un wa la yata'azzamuhu. وصلنا على أعدائنا هؤلاء وغيرهم وأظهرنا عليهم في عافية وسلامة عامة عاجلة. Ini doa ataupun zikir yang karang oleh para ulama ketika mana dalam sesuatu peperangan ataupun segala kesulitan. فكل هذه المذكورات جاء فيها حث أكيد وهي مجربة. Setiap apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi tadi, jaa fiha hasul akid, satu tuntutan yang kuat untuk kita membacanya ketika mana dalam peperangan ataupun dalam kesulitan. Wahia mujarrabah, dan ia tersangat mujarab. Maksudnya para ulama terdahulu, orang terdahulu membaca doa tersebut ataupun zikir tersebut, apabila dibaca mereka akan memenangi peperangan tersebut, dapat mengalahkan musuh dengan izin Allah Ta'ala dan juga dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian bab yang seterusnya, babun nahi an raf'is saut 'inda al-qital li ghairi hajah. Bab larangan untuk meninggikan suara untuk ataupun larangan berpekik, menjerit 'inda al-qital li ghairi hajah, ketika mana berperangan tanpa ada keperluan, tanpa li ghairi hajah. Bab ni hanya satu hadis saja yang disebut, yang dinaqalkan oleh Imam Nawawi. Qala rawaina fi sunan Abi Dawud an Qais ibn Ubad at-Tabi'i rahimahullah wa huwa bi dhammil 'ain wa takhfif al-ba'. Qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakrahuna as-saut 'inda al-qital. Ini riwayat daripada Sunan Abi Dawud, daripada Qais ibn Ubad, itu beliau adalah di kalangan tabi'in. Qais ibn Ubad at-Tabi'i rahimahullah qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adapun para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakrahuna as-saut 'inda al-qital. Maksudnya para sahabat tidak menyukai untuk menjerit-jerit. Ini menjerit-jerit tanpa keperluan, ini tanpa berzikir, tanpa mengingati Allah Ta'ala. Ini menjerit selain daripada mengingati Allah Ta'ala tersebut tidak disukai oleh para sahabat semasa dalam indal qital, semasa dalam peperangan. Itu menjerit tanpa hajat, tanpa keperluan, tanpa sebab. Adapun kalau bertakbir dengan suara yang kuat, suara yang nyaring, itu tak ada masalah. Itu bahkan sangat disukai oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Itu dalil menunjukkan bahawasanya menjerit, meninggikan suara tanpa ataupun menjerit tanpa disebut nama Allah Ta'ala, itu adalah makruh, makruha. Bahkan kata para ulama, sebab makruhnya tersebut disebabkan adalah kalau menjerit tanpa zikir kepada Allah Ta'ala, itu menunjukkan bahawasanya seseorang tersebut dia dah rasa kecewa ataupun dia dah rasa nak gagal, rasa nak berputus asa. Bahkan kita sebaliknya, kita dituntut untuk sentiasa bersemangat, itu bersemangat dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, cukup sekadar itu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada bab yang akan datang, bab yang seterusnya pada masa yang akan datang. Apa yang baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kurang tu disebabkan kelemahan diri saya sendiri, saya mohon maaf. InsyaAllah kita akan
habiskanlah kitab Azkar Jihad ni pada majlis yang akan datang. Sebab tak banyak dah. Kita akhiri dengan selawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbih kafaraah dan juga suratul Asr. Allahumma salli afdal salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikril ghafilun. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وجزاكم الله خير جزاء. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.